Menjelang pilihan raya negeri yang bakal berlangsung pada hujung minggu ini, kita dapati bahawa ramai orang yang turun ke Melaka. Jam, Melaka, jam gila. Sama ada untuk bercuti membawa keluarga disebabkan oleh kebolehan untuk merentas negeri, ataupun ramai juga yang turun untuk memancing undi bagi parti politik masing-masing. Tapi kalau anda pergi untuk memancing undi, saya nak ingatkan sikit. Sebab orang Melaka ni kadang-kadang bunyinya kasar. Tapi sebenarnya itu tidak bermaksud yang mereka marah ataupun mereka tak suka orang luar dan sebagainya. Tapi janganlah buat mereka marah. Kalau dia marah lagilah teruk. Walaupun dia kasar, tapi sebenarnya orang Melaka ni baik hatinya. Lama aku tak nampak kau Lanat. Kau pergi mana sebenarnya ni? Kau minum dengan aku Lanat, kau pergi mana? Kau minum dengan aku. Aku bukan suka bayar pun. Orang Melaka ni lembut hatinya. Jadi kita perlu memahami perasaan mereka apabila kita berhadapan dengan mereka. Jadi apakah agaknya perasaan orang Melaka berkaitan dengan PRN kali ini? Jadi video ini akan merungkai perasaan mereka. Jom mari kita teruskan menuntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anda semua. Saya Mazlan bin Khamis dari Sejayakan Idea, satu platform yang diwujudkan untuk membawa inspirasi bagi membolehkan idea anda menjadi realiti. Pada minggu lepas saya ada balik ke kampung saya di Teluk Mas, Melaka, dan saya membuat sedikit tinjauan tentang PRN kali ini. Tapi apa yang saya dapati ialah sambutan orang ramai terhadap PRN agak hambar berbanding dengan sebelumnya. Adakah saya terkejut dengan perkembangan ini? Not really. Saya tidaklah terkejut sangat. Yang pertama, sebab kerajaan sendiri telah mengumumkan bahawa berkempen sebagaimana pilihan raya yang lepas tidak dibenarkan. Tiada sebarang aktiviti perhimpunan, majlis sosial dan pelancaran jentera pilihan raya dibenarkan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Melaka. Yang kedua, sebab apabila saya membuat tinjauan rambang dengan bertanyakan kepada beberapa orang yang saya temui, saya dapati bahawa perasaan mereka hampir selari dengan apa yang saya rasakan, yang telah saya nyatakan dalam video saya yang lalu. Jadi sekarang saya sharekan semula apa yang telah saya katakan dalam video sesi live saya lebih kurang 2 minggu yang lalu. Isunya yang pertama buat kita sebagai rakyat ialah kita masih lagi dalam pandemik. Maksudnya kita dalam keadaan uncertain. Kita ada dalam keadaan bila-bila masa perkara-perkara yang kita tak faham akan berlaku. Pandemik ni bukan berlaku setiap hari, bukan berlaku setiap minggu, tapi berlaku 100 tahun sekali. Jadi kita memerlukan masa untuk memahaminya, untuk bertindak dengan betul dan sebagainya. Dan kita lihat kerajaan seluruh dunia terkapai-kapai untuk memahami pandemik ini. Itu yang pertama, kita masih lagi dalam pandemik dan kita perlukan masa yang ada untuk tenang supaya kita boleh bertindak dengan baik. Jadi apabila kita dalam keadaan yang uncertain, ini bermaksud bahawa kita suffer a lot of stress dari segi lockdown, kita stress dari segi kesannya kepada ekonomi kita, kesannya kepada kesihatan kita. Kita menerima berita kematian di sana sini, orang sini sakit, orang sana sakit dan sebagainya. Jadi the last 2 years have been very stressful sebenarnya untuk semua kita. Semua kita, bukan 1-2 orang saja. Apabila kita dalam keadaan stres, kita tak mahu ada perkara-perkara luaran lain yang menambah stres. Apa yang berlaku di Melaka apabila ada political development yang tidak menyenangkan, dia mendatangkan stres kepada kita. Dah lah ada pandemik, ada pula benda-benda di luar yang menambahkan stres. Bila stres ni bertambah, maka kita tidak akan dapat senang hati. Ramai juga yang actually go into depression, which we didn't know. Tapi kita tahu ianya berlaku, mana tidaknya. Dengan kehilangan pekerjaan, kita tahu bahawa data daripada DOS contohnya menunjukkan bahawa lebih 500,000 orang telah jatuh miskin. Daripada golongan pertengahan, dia dah jadi jatuh miskin. Jadi jatuh miskin ni sesuatu yang bukannya mudah. Kita sudah biasa senang, tiba-tiba kita jatuh miskin. Dia merupakan satu situasi yang sangat sukar untuk kita lalui. Jadi kita tak perlu menambahkan stres dengan perkara-perkara seperti political development yang berada di Melaka. Yang ketiga, kita rasakan bahawa tak ada outcome yang akan memihak kepada kita sebenarnya. Apabila gajah dengan gajah bergaduh ni, sebenarnya kita lah yang tersepit kan. Ikut undang-undang mesti lah. ada. Aturan lah. Tak ada maruah. Ahli-ahli yang berhormat. Tak ada maruah. Tak ada maruah. Tak ada maruah. Tak ada maruah. Sudahlah tutup.
sebenarnya apa outcome yang akan kita dapat dengan pergolakan yang berlaku di Melaka ni? Adakah kita akan mendapat satu kerajaan yang lebih bagus? Adakah kita akan mendapat kumpulan orang yang akan memikirkan tentang polisi-polisi yang lebih baik dan sebagainya? Jadi outcome dia apa? Saya ni di-train apabila buat sesuatu, kita akan mempersoalkan outcome dia. At the end of the day, apa yang akan kita dapat? Okay, jadi dalam keadaan sekarang saya tak nampak apa outcome dia. Sebab misalnya kalaulah kita berubah tanpa pemerintahan negeri pun, dia di antara orang yang sama juga. Juga ada berkisar dekat situ juga, bentuk kepimpinannya pun sama juga. Jadi apakah dia perkara-perkara yang akan membolehkan kita dapat sesuatu daripada perubahan yang berlaku? Berikutnya ialah dari segi kos. Dari segi kos pengendalian pilihan raya negeri contohnya. Dalam keadaan sekarang kita tahu kita tak ada duit, kerajaan tak ada duit, masalah ekonomi sangat getir sekali. Jadi tiba-tiba nak kena buat lagi pilihan raya, kos dia akan membebankan sebenarnya, dan untuk sesuatu yang tidak mendatangkan faedah yang kita hendakkan, maka ianya tidak berbaloi sama sekali. Selain daripada itu juga, kita masih ingat lagi Sabah kan? Apabila Sabah ada pilihan raya, apa jadi? Saya akui kempen pilihan raya di negeri Sabah juga menjadi antara punca peningkatan kes-kes COVID-19. Jadi apa akan jadi kalau kita keluar berkempen, berkumpul sana sini dan sebagainya. Tapi dari segi rakyat lah, dari segi rakyat, kita rasakan perlu ke kita ulangi apa yang berlaku di Sabah. Okay? Saya ramai kawan-kawan yang terdiri daripada usahawan-usahawan di Melaka, dan kita dapati perbincangan mereka dalam grup-grup WhatsApp, dalam Facebook dan sebagainya, masing-masing memang risau. Masing-masing baru nak recover, masing-masing baru nak dapat pelanggan, masing-masing baru nak memulakan kayuhan. Pekerja pun tak ada lagi. Tiba-tiba berlaku keadaan yang ada sekarang ni. Jadi mereka rasakan, macam mana ni? Macam mana boleh mereka nak recover nanti dalam keadaan ini? Jadi kesian orang yang dah suffer lama. Saya tahu pengusaha homestay, pengusaha restoran, spa dan sebagainya yang terlibat dalam tourism. Ingat Melaka tu ekonominya berasaskan tourism. Mereka sangat resah dan gelisah, dan mereka very happy apabila kita mula kurangkan sekatan lockdown. Mereka really look forward to visitors daripada luar, daripada Melaka. Tiba-tiba keadaan ini berlaku. Jadi keresahan tu dapat sangat dirasakan di antara para pengusaha di negeri Melaka. Yang berikutnya ialah apakah kesannya kepada pelabur-pelabur, kesannya kepada orang yang nak berniaga di Melaka, kesannya kepada orang yang nak memulakan, membina ekonomi di Melaka. Kalau saya mungkin rasa masih lagi tak stabil, jadi baik pergi ke negeri lain lah, sebab pemerintahannya tak stabil. Jadi ada lebih banyak yang akan membawa keresahan demi keresahan. Sebab itulah tadi bila saya lihat dalam akhbar-akhbar, dalam social media, semua kata jatuh dan jatuh lagi. Itu dia describekan negeri Melaka. Kesiannya jatuh dan jatuh lagi. Saya recap semula 7 perkara yang membuatkan kita terkesan. Yang pertama ialah kita masih lagi dalam pandemik. Yang kedua ialah kita ni dalam keadaan stres. Yang ketiga ialah kita tahu outcome dia, kita tak ada apa maknanya sangat. Yang ketiga, kita worry dari segi kos yang akan ditanggung oleh kerajaan. Yang kelima ialah kita tak mahu jadi kluster yang baru sebagaimana pilihan raya Sabah. Yang keenam ialah gangguan kepada asas yang diletakkan untuk kita berhadapan dengan pasca COVID, pembangunan semula kita dan sebagainya. Dan yang akhirnya ialah bagi pelabur-pelabur, turis-turis yang nak datang, mereka sudah tentu akan rasa tak senang apabila sesebuah tempat tu tidak. Oleh itu, saya ingin mengucapkan selamat mengundi bagi semua rakyat negeri Melaka. All the best kepada semua yang bertanding dalam pilihan raya kali ini. Dan saya ingin juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada mereka yang bakal dipilih nanti, berkhidmatlah dengan penuh ikhlas dan bekerja keraslah untuk membawa kebaikan dan kemakmuran kepada rakyat dan juga negeri Melaka. Janganlah diulang lagi perkara-perkara yang boleh membangkitkan perasaan tidak senang rakyat
kepada perkembangan politik negeri. Dan ingat juga, elakkanlah dari membuatkan rakyat Melaka jadi marah, sebab kalau mereka dah marah, ini padahnya. La ilaha illallah. Aduh, ya aku kalau tengok orang buat kerja macam ni, aku ajar tak mau dengar, aku baran lah. Ada kena tapak tengah belakang kau ni sekarang lah. Kau nampak tak? Aduh, kami bodoh lagi lah kau ni. Nampak tak dah tersepit? La ilaha illallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengundi.